Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya nak bercakap tentang ilmu perubatan. Hari ini kita diserang oleh COVID, coronavirus menyerang macam-macam spesies, subspesies, dan nanti berbagai-bagai lagi coronavirus. Jadi hari ini saya just nak bawa isu kesihatan kepada kita untuk kita faham. Bukan saya ilmu kesehatannya, tetapi ilmu kedoktoran. Mungkin bagi orang biasa anggap ilmu kedoktoran tu hanya perlu diketahui oleh doktor-doktor. Tapi sebenarnya dia ilmu perubatan ni macam kereta lah. Ada orang yang dia lanyak aja kereta, dia rosak, dia pergi hantar pomen kan. Tapi sebenarnya kita adalah baik kita tahu kereta kita, kondisi kereta kita macam mana, airnya, airconnya, minyak enjinnya. Kemudian apabila kita dah tahu sebelum dia rosak, kita dah pergi hantar ke bengkel. Jadi itu pakar lah maksudnya. Kita bukan pakar, kita cuma tahu kondisi, tahu adjustment yang simple-simple. Jadi samalah juga dengan kesihatan. Jadi hari ini saya nak share ilmu kesihatan yang perlu tuan-puan tahu. Kalau tuan-puan belajar sedikit, hari ini boleh Google, cari dengan bah Google, tanya ilmu-ilmu perubatan ni. Jadi kita tahu keadaan diri kita, keadaan anak-anak kita. Jadi kita boleh kawal lah penyakit tu. Jadi bila kita dah tahu, mana kita dah predik akan berlaku yang perlu kepada doktor, baru kita pergi kepada doktor. Ni jangan kita tak tahu apa-apa tiba-tiba collapse kan. Okey, pertama, ilmu kesihatan ni dia ada berbagai mazhab lah. Saya bagi 4 mazhab utama lah ilmu mazhab perubatan ni. Yang pertama kita kata doktor-doktor moden sekarang tu kan. Itu kita sebut sebagai mazhab perubatan alopati. Mazhab perubatan alopati ni diasaskan di Amerika Syarikat oleh Rockefeller, keluarga Rockefeller. Konsep ubatan dalam alopati ni dia lebih kepada drug lah. Maksudnya kalau dia jumpa satu remedi mana-mana, herba ke yang boleh dijadikan, yang dibuktikan boleh jadi ubat, dia akan ekstrak bahan aktif ingredient yang menyembuhkan tu, kemudian dihantar lab, kaji komposisi chemical dia macam mana, structure dia macam mana, konfigurasi dia macam mana. So dia akan hantar pula kepada lab macam mana nak buat dadah yang serupa dengan compound yang ubat daripada herba tadi contohnya. Jadi bila dia dapat, itulah dia namakan ubat. Jadi dalam perubatan alopati kita kata dia mesti ada substance, mainly dadah lah sebagai ubatan dia Jadi itu adalah perubatan alopati yang kita panggil perubatan moden. Adakah perubatan moden itu yang terbaik? Tidak semestinya. Ada mazhab-mazhab perubatan lain lagi. Cuma kita nampak perubatan alopati itu hebat sebab kerajaan pam berjuta-juta duit untuk buat hospital alopati, untuk beri peralatan-peralatan. Bayangkan kalau sebuah kerajaan latih Tok Bomo dia sediakan hospital dengan segala peralatan untuk Tok Bomo praktis merawat orang kan, maka Tok Bomo lah akan canggih, akan hebat. Jadi kerana dana yang dipam oleh kerajaan di seluruh dunia menyebabkan alopati itu nampak lebih hebat. Jadi kita kena faham antara sistem mazhab perubatan dengan fasiliti. Jadi nampak hebat tu sebab fasiliti. Tapi saya tidaklah nafikan juga kehebatan perubatan alopati. Yang kedua, kita panggil mazhab perubatan homopati. Homopati ini diasaskan di Jerman. Konsep-konsep tu kemudian dikembangkan di Britain adalah dia punya perkembangan setelah 100 tahun lebih macam tu, 200 tahun. So tadi ubatan ni berasaskan substance kan, drug substance. Dalam homopati dia tidak menggunakan ubatan substance, tetapi dia menggunakan energy of substance. Maknanya substance tu dah tak ada untuk jadi perawatan. Jadi dia substance tu diambil energi dia saja, kemudian dia cairkan, dilutekan lebih cair bahan ubatan tu, energi dia, maka lebih mujarab lah sebagai ubatan. Ini konsep perubatan homopati. Dia
konsep dia sangat berbeza lah daripada konsep alopati tadi ya. Konsep yang ketiga kita kata konsep perubatan herba. Jadi herba ni orang Melayu pun dah biasa, orang Cina, orang India, masing-masing lah di mana-mana negara pun ada konsep perubatan herba dia. Macam-macam. Sama ada dia menggunakan haiwan, bahagian-bahagian haiwan, komponen-komponen haiwan, atau komponen-komponen tumbuhan, buahnya, akarnya, daunnya sebagai bahan asas untuk buat ubatan dia. Jadi dia adalah kita kata compound yang kita ambil daripada tumbuhan ataupun haiwan sebagai ubatan. Yang keempat kita kata konsep perubatan jampi dan ru'yah. Jampi dan ru'yah ni dia menggunakan wave ya. Contohnya kita ru'yah tu dengan kalimah-kalimah daripada Quran contohnya, kalimah-kalimah thayyibah tu, setiap kalimah tu dia ada wave dia. Jadi wave itulah yang menjadi medium penyembuh kepada sakit-sakit tertentu. Jadi ayat tertentu akan digunakan untuk perawatan tertentu. Contohnya ayat lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu, dan seterusnya itu digunakan sebagai perawatan untuk memecahkan batu karang contohnya. Tapi kalau ibu mengandung, kita tak boleh pula baca ayat tu, nanti gugur kandungan dia. Itu jenis ini ayat. Ada yang jenis ayat dia punya wave tu lembut, ada jenis ayat wave dia tu tajam. Jadi ini kepakaran mereka lah ustaz-ustaz, itu wave. Tapi kalau untuk perubatan yang jampi serapah itu dia menggunakan wave yang gelombang rendah pula. Yang tadi ru'yah gelombang tinggi, gelombang malaikat kan gelombang tinggi. Kalau jampi serapah dia menggunakan gelombang rendah. So dia ada beza sikit antara dua, tapi dua-duanya menggunakan medium wave juga. Jadi so kita ada 4 konsep utama tadi kan. Saya sendiri saya mengamalkan menerima keempat-empat konsep tu. Maksudnya saya bukan anti kepada mana-mana konsep, sebab menurut guru saya Dr. Azri Suratman Al-Hafiz, guru saya belajar dengan dia, semua bidang perubatan ada kelebihan dan semua bidang perubatan dia ada limit dia. Kita jangan kata contohnya ru'yah boleh buat semua benda, tidak. Dia juga ada kelebihan dan ada limit dia. Sama juga perubatan alopati, dia ada kelebihan, ada limit dia. Sama juga dengan herba, ada kelebihan, ada limit dia. Sama juga homeopati, ada kelebihan dan ada limit dia. Jadi satu-satu kaedah perubatan, satu-satu ubatan terbaik pada orang itu pada ketika itu. Contohnya seorang kena gout, jangan nak ruqyah waktu dia dah sakit, dia melompat-lompat sakit bengkak dah dia punya gout tu, kita nak ruqyah ke, atau nak ambil herba ke, atau nak homeopati ke, pada ketika itu pergilah ke hospital, ambil satu jab, terus senyum dia, dengan segeranya dia senyum. Tetapi ubat yang digunakan oleh perubatan alopati untuk gout tadi menimbulkan risiko kepada kegagalan buah pinggang akan datang, ada side effect dia kan. Jadi selepas dah lega, jangan bergantung kepada ubat alopati. Maksudnya ketika itu untuk orang itu yang terbaik. Tapi setelah dia sembuh, carilah pelbagai alternatif yang lain. Jangan dia bergantung kepada ubat tu sebab dia side effect tadi. Jadi itu maksud saya, satu-satu perubatan tu ada kelebihannya untuk orang itu pada ketika itu. Jadi kita tak boleh samakan kata mesti ni, tak boleh, mesti ruqyah, tak boleh. Sebab Harundin pun dia meninggal di Amerika, di Los Angeles, untuk mendapatkan rawatan di hospital pakar di sana. Maksudnya ada bidangnya kita gunakan ruqyah, ada bidangnya kita gunakan homeopati, ada bidangnya kita gunakan alopati, ada bidangnya kita gunakan herba. Jadi saya nak share sikit-sikit untuk orang awam. Bila kita dah faham konsep mazhab itu, mana kita nak pilih, yang mana kita nak pilih. Ada orang dia bergantung 100% kepada alopati, ya. Mentang-mentang dia ada kad apa nama, orang panggil medical card, dapat rawatan di specialist, doktor hospital yang 5 star tu, dia rawat dengan itu.
ada side effect juga pada perubatan itu. Tuan-tuan kena ingat itu ya, side effect. Jadi itu benda yang kita kena fikirkan. Jadi semua benda ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya amal kesemuanya mengikut kesesuaian. Contohnya kalau saya dah lung infection, saya ambil antibiotik. So saya tak anti dengan antibiotik. Apabila COVID-19 berlaku, kena ada virus, kadar kematian 1.5 daripada 100 kes, saya ambil vaksin. So because vaksin dapat mengurangkan risiko kematian kepada 0.4. So saya bukan anti vaksin, maksudnya saya mengambil vaksin, mengambil antibiotik bila perlu. So ingat keyword dia, bila perlu. Jangan sikit-sikit nak ambil antibiotik, sikit-sikit nak ambil antibiotik. So nanti ada efek juga kepada badan. Sama juga vaksin, jangan kata vaksin tak ada efek. Vaksin pun, tambah vaksin COVID-19 ada efek tuan-tuan ya. Saya salah seorang yang mengambil vaksin sampai first dose, second dose, third dose, dan saya mengalami kesan yang sangat teruk. Saya antara orang yang, tapi saya tak sampai collapse lah, semi collapse, 50% collapse. Kesan sampingan vaksin yang saya lalui. So saya tak nak cerita bab tu lah. Saya nak cerita contohnya lah ya. Kita masih muda remaja lah, anak-anak muda remaja yang umur 20, 25, 24 tu, tergoda dengan, terpikat dengan seorang gadis yang cun, yang cun lah, yang cantik tu, perangai pembaik. Kita pun buat kontak dia, keluarga dia, kemudian bertunang, berkahwin. Alhamdulillah kita dapat kahwin dengan gadis idaman kita. Tapi ibu dia menderita kencing manis. Contoh ya, saya cakap contoh, ibu dia menderita kencing manis sehingga kaki ibu mertua tu terpaksa dipotong. Maknanya isteri kita yang comel tu, yang anda sayang sangat-sangat tu, ketika dia menjejak kaki kepada umur 40, 50, dia juga adalah calon potong kaki. Kalau tuan tidak bawa dia keluar daripada budaya yang dibawa dalam keluarga dia tu. Sebab penyakit-penyakit contohnya macam kencing manis, darah tinggi adalah penyakit yang kita kata warisan, tapi bukan warisan genetik. Dia adalah warisan budaya makan dalam keluarga tu. Contohnya keluarga tu setiap pagi mesti ada teh, mesti ada kopi. Pukul 10 teh, kopi, tengah hari pun nak minum manis, petang nak minum manis, malam nak minum manis, kuih nak manis, tak manis tak kau, makan nak lemak. Jadi dia mewarisi budaya itu dari keluarga dia. Jadi kalau kita tahu mak mertua kita tu kena potong kaki, maka kita adjust lah isteri kita ni, tukar dia punya budaya makan. Kalau tengok dia suka makan manis, bawa, nanti kita pun potong kaki, dia pun potong kaki, anak-anak pun nanti mewarisi budaya potong kaki. Ya, itu salah satu contoh simple lah dalam ilmu kesihatan. Yang lain-lainnya, contohnya kita ni sebaiknya ikut sunnah. Tuan-tuan faham sunnah tu apa? Kita panggil sunnah pemakanan. Yang pertama, Rasulullah ni, nabi-nabi, para anbiya, mereka minum air kosong. Mereka minum air mineral. Mana-mana pun para anbiya ni mereka minum air mineral. So saya mengamalkan dalam saya, isteri saya, keluarga saya, kami dalam rumah kami tak ada teh, tak ada kopi, tak ada apa-apa yang 5 star punya minuman tu. Kami minum air kosong normally. Sekali-sekala kami pergi kedai, pergi mana, kami ada program, kami belilah. Contohnya belilah minum gas bila sambutan hari jadi. Sekali-sekala ya. Sekali-sekala ada tetamu datang, kita buatlah Milo, buatlah kopi. Tapi budaya kami dekat rumah adalah minum air kosong. Kelemahan utama adalah bila kita menerapkan minum air manis dan air gas. Ada orang rosak buah pinggang. Bila kita buat survey, tanya kenapa, apa yang tuan amalkan sehingga rosak buah pinggang. Dia kata dia minum minuman bergas. Tak saya sebut jenama ya. Minuman bergas, berapa tin satu hari? 7 tin satu hari. Ya Allah, memanglah kita punya buah pinggang tak boleh tahan sebab minum sampai 7
7 tin satu hari. Kalau tuan-tuan nak minum, ini saya kongsi, rakan saya seorang profesor yang umur dia dah dekat 80, dia kata kalau nak minum manis 1 kali saja sehari. Katalah kita nak suka sangat minum teh, sekali je sehari. Nak minum kopi, sekali je sehari. Yang the rest tu minumlah air kosong. Itu adalah key untuk kesihatan. Kalau tak umur 40, 45 dah start lah macam-macam penyakit yang kita deritai. Jadi badan kita ni dia terpaksa buat adjustment kalau kita minum bukan air kosong contohnya ya. Nah itu kita kata, contohnya kita makan food, makanan solid food tu, apa-apa makanan, kemudian kita minum contohnya Milo kan, kita kata Milo lah. Bukan salah Milo, saya nak cerita tentang kaedah makan. Milo tu adalah liquid food. Tadi kita makan solid food. Maksudnya selepas makan solid food, sepatutnya kita minum kan. Tapi kita tak minum sebenarnya. Kita minum liquid food. Kan dia kata minuman tenaga, maksudnya dia sebenarnya sejenis food. Contohnya teh ais. Teh ais tu sejenis food tapi liquid food. Kita makan solid food, kemudian minum liquid food. Jadi bila masa kita minum, so badan kita burden, menderita. Dia hari demi hari dia menanggung derita mu jua hari demi hari, sampai badan tu sampai masa dia tak boleh tahan dah. Insulin ni duk kerja nak cover kita punya perangai tu, bawa masuk gula banyak tu sampai dia tak boleh tahan dah. Lama-lama dia pun collapse, dia pun turunlah kadar dia punya keupayaan. Jadi bukan salah minuman bergas, bukan salah minuman bergula, tapi salah perangai kita. Nak minum boleh, tapi sekali-sekala atau sehari sekali. Air gas sekali-sekala boleh, jangan setiap hari ada dalam peti ais rumah kita. Maka kita menempah potong kaki lah. Kelan potong kaki tu masa kita umur 40-50, itulah yang akan cuci buah pinggang waktu umur 40-50. Sebab kita yang menempah dia ya. Dia tak datang sendiri penyakit tu, kita yang tempah. Jadi tu contoh paling mudah ya. Jadi kita nak kena faham by umur kita ni, kalaupun kita kurang makan manis, kita akan jadi kita panggil insulin resistant ke, atau diabetes mellitus type 2 ke. So kita akan develop kencing manis sikit. So untuk elak ni kita kena ambil herba, because herba ni dia akan menaikkan hormon seksual. Bila hormon seksual kita meningkat, kita punya kencing manis tu akan turun. Kalau hormon seksual kita dah rendah, kencing manis kita tinggi. So hormon seksual adalah penting untuk hidup yang sihat. Semakin berumur, perlu kekalkan hormon hormon seksual dengan mengambil herba-herba tertentu. Tapi mengambil herba juga kena faham, kena ambil waktu siang, jangan mengambil menjelang malam. Sebab herba itu akan menyebabkan badan kita sedikit panas. Contohnya kita minum herba pagi atau petang, kemudian pukul 7 kita rasa panas, kita boleh minum, rasa dahaga. Tapi kalau pukul 10 malam kita ambil herba, kemudian kita pun tidur, badan kita sebenarnya waktu itu dia minta air, tapi kita tengah tidur, so badan kita akan burden. Itu juga boleh menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang. Jadi itu benda-benda ni kita kena faham. Jadi seksual mesti sentiasa aktif ya. Kalau dah berumur kita tak aktif, kita ambil lah herba supaya dia aktif untuk mengurangkan kesan kencing manis. Lagi satu, jangan stres. Stres juga menyebabkan kencing manis meningkat mendadak. Jadi jangan stres. Orang stres akan kuat makan kan, betul kan? Jadi stres boleh menyebabkan kencing manis juga. Sama juga darah tinggi, kena kawal. Jangan biar dia fluctuate. Lama dia darah tinggi ni maksudnya tekanan dalam saluran darah kita tu ketat. Jadi injap jantung ni pam ketat, tarik ketat, pam ketat, tarik ketat, lama-lama dia letih. Itu dipanggil lemah jantung. Injap yang problem, tersumbat lah, apalah semua. Jadi itu berkaitan macam-macam lah. Jadi itulah benda yang kita kena fikirkan. Yang seterusnya saya nak kongsi, hidup ni adalah kita hidup di dunia kan.
Kita bukan hidup di akhirat. Hidup di dunia, Allah dah janji dalam surah Al-Baqarah ayat 125 bahawa pasti kita ni akan diuji dengan, Allah kata, sedikit ketakutan. Allah kata sedikit, tapi kita yang menghadapi tu macam nak pecah kepala kita, pressure. Sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan kematian, ahli keluarga apa semua, pasangan, dan juga kekurangan makanan. Itu dah memang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Jadi contohnya kita dalam kehidupan kita buat kerja kebajikan, contohnya tiba-tiba ada orang khianat kita. Perbuatan khianat itu adalah normal. Yang tak normal adalah cara kita menanggapi dia. Adakah kita dengan orang khianat kita, orang kata kita jadi stres, jadi down. Yang tak normal adalah cara kita react dengan tindakan orang tadi. Orang khianat kita, orang sabotaj kita, orang kata kita, itu adalah normal. Sebab kita hidup atas dunia, kan Allah dah janji benda itu normal. Jadi kalau anda dapat rakan yang khianat, rakan yang ni, adalah normal. Dapat mak mentua yang suka nak salahkan awak je, itu normal. Kalau itu bahagian Allah takdir untuk anda. Tapi kalau anda dapat yang baik, alhamdulillah. Dapat suami yang baik, alhamdulillah. Dapat isteri yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau dapat tak okey, maknanya itu adalah normal. Cuma macam mana kita nak menyesuaikan diri untuk mengatasinya. Bukan pula normal maknanya kita biar je macam tu. Jadi kita kena fikir macam mana nak atasi. Tapi benda itu jangan jadi bebanan dalam jiwa, dalam perasaan. Contohnya anak dengan ibu bapa. Bukan semua ibu bapa tu perfect. Ada juga ibu bapa yang buat kesilapan dalam keputusan, dalam tindakan. Contohnya ibu bapa yang jenis garang, yang jenis keras, ikut cakap dia je, anak tertekan. Jadi anak kena tahu nak hadapi benda itu. Atau anak buat perangai, ibu bapa tertekan. Suami buat perangai, isteri tertekan. Isteri buat perangai, suami tertekan. Tekanan itu boleh menyebabkan migraine. Yang pertama kena ingat, migraine mostly punca daripada rasa tidak puas hati, tekanan perasaan. Mungkin orang khianati kita, atau kita sebenarnya rasa orang khianati kita. Sebenarnya orang tu okey je, orang keliling kita okey je, bantu kita. Kita ni yang jenis mengada-ngada. Mengada-ngada. Biasanya bagi anak manja akan sentiasa rasa orang lain ni buat salah pada dia. Sebenarnya dia terbawa-bawa, bawa ibu bapa dia dulu terlalu memanjakan dia, membetulkan dia apa pun dia buat. Jadi bila dia berkawan, dia rasa orang khianati dia. Sebenarnya orang tak khianat dia, dia yang bawa perangai manja. Jadi sama ada orang khianati kita atau kita rasa orang khianati, itu akan boleh menyebabkan migraine. Jadi kalau migraine itu berlaku sebelum kahwin atau baru kahwin, dia adalah berpunca dari clash kita dengan ibu bapa. Tak puas hati dengan ibu ke, dengan bapa ke. Kalau dia dah berlaku selepas kahwin 10 tahun, 5 tahun, itu antara hubungan suami isteri. Dan dia juga boleh menyebabkan berlakunya kanser. Jadi kalau kita buat kajian kanser, kebanyakan pesakit kanser tu, pertama dia ada gastrik. Jadi saya tak kata semua pesakit gastrik akan kena kanser, tapi kebanyakan pesakit kanser tu ada gastrik contohnya ya. Dan dia ada tekanan perasaan dengan ibu bapa, yang tak puas hati dengan ibu bapa atau dengan pasangan. Jadi tengoklah umur dia. Kalau dia berlaku waktu dia baru kahwin dah kena, mana dia tekanan perasaan dengan ibu bapa dia. Jadi saya pengamal medical ni, saya researcher medical, saya boleh tahu kadang-kadang orang tu, oh anak dia kan, oh perangai bapa dia macam tu. Saya fahamlah kenapa anak dia sampai kena kanser. Tapi bukan semestinya. Ini kita panggil potensi. Kebarangkalian tinggi adalah kerana sikap-sikap ibu bapa, sikap-sikap suami, sikap isteri contohnya, yang menyebabkan, contohnya isteri yang memendam perasaan, dia boleh lead kepada kanser. Sama ada betul suami dia tak bagus, atau dia tak boleh adapt dengan suasana, tekanan, kekurangan kewangan ke contohnya kan. Itu pun dia boleh menyebabkan berlaku kanser. Jadi itu adalah contoh-contoh asas yang kita kena faham.
tentang ilmu kesihatan supaya kita boleh jaga diri kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita. Contohnya kalau saya marah anak saya, jadi tiba-tiba anak saya, bukan marah sikit-sikit lah, maksud kita marah menegur tak apa, kita marah dia untuk didik tak apa, tapi kita marah betul-betul. Ada satu sebab yang kita akan marah betul-betul, memang kita betul-betul marah, kemudian dia akan sakit, sakit. Dia pergi jumpa doktor pun tak okey, sakit aja, tak manjang kan. So kita kena sedar, kerana kita marah boleh kemungkinan menyebabkan dia sakit. So kita tarik balik marah kita itu, kita maafkan dia, ampunkan dia. Kemudian kerana marah tadi kita mungkin mengeluarkan satu-satu perkataan yang bukan kepada dia, kita sendiri keluarkan. Jadi itu telah dicatat oleh malaikat sebagai sumpah. Jadi untuk tariknya kita kena bayar kifarah sumpah tu. Jadi kita berpuasalah. Jadi kalau saya marah anak saya, kemudian saya tengok anak saya sakit, saya astaghfar balik, aku telah mengikut perasaan marah dengan tindakan anak yang kita memang anak buat tak patut kita rasa. Jadi kita marah, jadi astaghfar balik, kita maafkan anak tu, kita cakap ayah dah maafkan kamu, abah dah maafkan kamu. Kemudian catatan malaikat tadi, sebab kita dah melafazkannya, maka kita berpuasalah kifarah 3 hari. Jadi anak tu sihat balik. Sama juga isteri, kalau kita marah, kita maafkan dia, puasa kifarah balik. Jadi mereka akan sihat balik. Jadi kadang-kadang kita tengok anak kita sakit, pergi hospital sana, pergi tok bomo sini, semua tak mau. Rupanya kita yang menyebab dia sakit. Memanglah dia buat salah, tapi kita tu meledak perasaan marah kan. Allah tak suka perasaan marah yang meledak itu. Itu contoh-contoh yang saya kongsikan, bahawa orang awam juga mesti mahir serba sedikit tentang ilmu kesihatan. Dan kebetulan saya memang researcher dalam medical, dan saya ada kemahiran dalam berbagai cabang perubatan ya. Saya rasa itu saja perkongsian saya, harap dapat memberi manfaat kepada pendengar semua. Sekian, terima kasih.